Tersebut pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam setelah salat Isya aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ketika berjalan aku berjumpa dengan seorang wanita. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sedang melakukan dosa. Apakah aku masih boleh bertaubat? Dan aku tanya, apakah dosamu itu? Dia berkata, aku telah berzina dan membunuh anakku hasil dari zina. Lalu aku berkata kepadanya, terlaknatlah engkau, demi Allah taubatmu tidak akan diterima. Lalu wanita itu keluar dengan hati sedih dan pergi. Maka aku terfikir dalam hatiku, mengapa aku berfatwa sedangkan Rasul berada di samping kami? Maka aku segera menemui baginda. Lalu baginda berkata, engkau sudah salah. Apakah engkau tidak mendengar ayat dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70 itu yang berbunyi, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Bila dia nak baik-baik, insya-Allah Allah akan gantikan, tutup kejahatan yang kita ada. Itu sebabnya istighfar ni, kelebihan istighfar, katalah ni buku amalan kita. Ni buku amalan kita, yang ini dosa-dosa kita senarai, adalah 50 dosa. Itu sebab kita kena istighfar hari-hari. Bila kita istighfar, katalah kita buatlah dalam 100 kali ke, Astagfirullah, maka dia akan padam dosa-dosa kita. Kayak muka surat hari ni punya dosa padam. Astagfirullah, padam. Tapi istighfar kita berlebih. Dosa dah habis, katalah dosa dah habis padam. Macam mana? Kelebihan istighfar yang berlebih tu akan padam pula dosa muka surat semalam. Akan bawa pula ustaz sebelum tu. Tu sebab kena istighfar banyak-banyak. 3 kelebihan istighfar Nabi kata. Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Ingat tu kan? Jadi kemudian aku keluar dan berkata, siapa boleh menunjukkan padaku wanita yang bertanya kepadaku tentang satu masalah itu? Lalu anak-anak itu berkata, dia telah gila wahai Abu Hurairah. Namun ku cari dia sampai bertemu dan ku kabarkan kepadanya bahawa taubatnya masih boleh diterima. Lalu dia menjerit kegirangan sambil berkata, aku ada kebun, maka ku sedekahkan dia kerana Allah dan Rasulnya. Sebabkan kesilapan dia tadi, dia gembira mana, dia sedekahkan kebun itu, kan? Kerana Allah dan Rasul. Yang penting maksud itu sedekah, apa gak kebaikan kita buat, niat kerana Allah. Saya selalu sebut, benda tu kadang nampak biasa, tapi bila niat kerana Allah, maka dia akan dapat ganjaran pahala ibadah. Ibadah umum, ibadah khusus, kita salat, kita tahu maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tetapi macam puasa 30 hari sebulan, 2 atau 29, tengok ru'yah tu. Lepas tu kalau kita buka puasa macam mana, pada pagi sampai pukul berapa, kan? Semua dah ada dah pengkhususan kaedah dia. Tetapi ibadah umum, apa-apa sahaja benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, apa-apa benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh buat benda baik, dia dah lama lapar, kita bagi makan, dia ibu tunggal, kita belanja berdua, tu tak diizin oleh Allah tu. Nampak? Dia benda baik, tapi tak diizin oleh Allah. Kita berdua dengan dia, mengundang fitnah dan apa dan sebagainya, masuk dalam rumah asyik suap dia makan, melampau, kan? Maka itu tak jadi pahala ibadah, dosa lagi dapat. Tapi kita tahu ibu-ibu tunggal, mungkin kita nak bagi sumbangan makanan dekat dia, persatuan ada dekat rumah ibu-ibu tunggal, maka bajikan orang tua-tua. Ada kat Soman, ada satu rumah ibuku sayang tu, duduk orang tu, aduh datang nak minang itu. Iyo kelakar apa tu. Ada datang, dia nak carilah, tapi dia nak, yo kau antu kita kena duduk ni, tak boleh berdiri kan, nampak ngigih kang tadi yang untuk berbincang sama dia kan. Tapi kita niat, kita niat mana, lelaki yang nak bagi ni, dia siapkan untuk kata 30 ibu tunggal, orang tua yang ada dalam tu, siapkan hantar. Benda tu benda baik tak? Benda baik, diizinkan oleh Allah, dan niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Kan? Sedekah tu sendiri memang satu ibadah lah. Kita tolong orang, nampak macam tak ada apa-apa. Kita nampak apa ni ada masalah, kita punya akon, itulah panggil aku dari Cina tu. Sekali adalah jemaah kata, tak apa, tak payah. Suami saya pandai dia tengok akon tu. Rupanya dia datang pandai tengok tengok ya.
Ini memang kena servis itu kan. Tak apalah pandai tengok, tapi lah pahala pandai tengok. Tapi repair tetaplah kalau dia panggil kedai elektrik tu datang dia repair kan. Tak apa kan. Jadi mana kata bondo yang kita buat tu kita repair aircon masjid niat kerana Allah. Lepas tu orang tu nak bagi upah, terpulanglah hajah nak bagi berapa. Dia pun bagi 50. Terima kasih lah banyak. Pahala ibadah walaupun dia dapat upah. Sebab dia dah niat dia terpulanglah berapa dia kata kan. Macam itulah. Macam ceramah lah. Terpulanglah berapa nak bagi. Dah panggil kan. Ya. Saya nak cerita kan yang saya ceramah kat Benta tu kan. Mana? Saya dapat ceramah kat Benta. Benta ni sepanjang Kuala Lumpur. Jadi dia kata, Ustaz kita gabung 10 sekolah. UPSR, motivasi. 10 sekolah. Bajet kami Ustaz 300. Mana ni? Benda sebagai manusia, alamak 300. Saya kata dalam hati lah. PA saya tanya okey tak? Saya ni tak gamar menolak. Saya kata macam ni lah. Cakap dengan dia, boleh tak? Sebab jauh. Saya kata, tanyalah kalau ada surau kau mana nak lagi sekalikan. Tak adalah pergi satu tompek balik kan kau pun ni. Lepas tu adalah satu surau nak. Dia pun bayar 300. Boleh lah saya kata. Saya pergi sebab apa? Kat Sanun kan patin sadap. Ya betul. Ya. Siapa pergi ke Kuala Lumpur tu, dekat mana Kuala Lumpur tu ada ikan patin steam fish, Azmi steam fish. Sadap betul. Sadap. Kan bau ngeletek-ngeletek nyawa nak sadap ya betul. Lepas tu bila pergi Sanun, Allah tunjuk dekat saya. Bila sampai dekat sekolah kebangsaan Benta tu, combine 10 sekolah tu untuk calon-calon UPSR. Rupa-rupa yang ambil UPSR tu satu sekolah tu 2 orang. Yang sekolah ni seorang, kok lulus 100% lah seorang tu. Jadi makna bayanglah. Budak tak ramai. Tanyalah orang Benta Lipis mesti tahu. Budak dah tak ramai. Kebanyakan dah pergi pekan, pergi bandar. Lepas tu pula RM300 tu cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar kat saya. Saya kata Allah, terima kasih lah banyak. Kalau saya tolak tadi berdasarkan nilaian, bayangan hampur. Tu sebab saya tak kisah mana ada bab bayaran ni. Tapi dah ada tu janganlah dikurangkan saja. Gurau. Alhamdulillah. Tapi memang ya. Tak bayangan kalau tadi kecewa tak kecewa cikgu tu. Kecewalah. Kan tu sebab saya memang kita orang ni grup asatizah ni agak kesal jugalah bila kami bincang dalam grup WhatsApp. Agak kesal bila ada penceramah sobot. 4,000 tak boleh kurang. 5,000 mestinya. Mesti bayar. Lepas tu dengan bayar asisten sekali. Asisten mana kena bayar? Ada. Itu tak termasuk hotel. You kena siapkan hotel. Hotel pula sebut hotel ni. Saya tak ada terus. Janganlah macam tu. Mudah-mudahan biarlah saya tak macam tu. Saya orang kampung. Okey. Ya, tapi kau nak bagi mahal, saya ambillah. Okey ya kan. Kan. Nama dia? Boleh, jangan jemput saya datang, tak apa. Tengok dah siap homestay dah mak. Jangan lebih tahu. Okey, insya-Allah. Saya pergi ceramah baru ni di Johor. Ada satu tuan Haji Samsudin nama dia. Nama sebenar. Saya ceramah kat Skudai. Rumah dia buatkan satu ruang tu bilik penginapan macam hotel. Kat rumah dia tu dia memang siapkan khusus untuk pecah-pecah yang datang kat kawasan tu. Percuma bagi. La ilah. Siap tashkat tu. Bilik tu. Sah selesai. Ada ikan koi. Bosok-bosok bukan dalam bilik tu kat luar tu lah. Dalam pahal lah tidur dengan ikan. Agak-agak lah. Ada orang warna atau peranjat. Tapi memang tak. Salah satu bentuk kebaikan dia buat. Semua macam mana? Rupa Dr. Tiza Harif dah sampai tu, Sansurau dah sampai situ. Ramai dah sampai situ. Haliza Helmi siap bergambar, bergambar depan bilik itu. Ya kan? Tapi makna kata benda-benda baik nak buat macam-macam. Saya pun dalam setahun pun saya akan pilih beberapa tampik yang saya akan ceramah secara percuma. Selokah ada. Saya pilih, pilih tampik-tampik yang apa kan? Bolehlah nak cuba. Kan yang percuma tu. Tapi kau nak bayar saya tak larang dah.
Tapi betul. Tu sebabnya kadang-kadang kita kena ingat banyak macam cara. Kadang kita yang fikir susah tu nak baik-baik. Mana susah? Senang je. Selesai masalah orang, okeylah. Tiba-tiba teragak. Apalah telefon ni tiba-tiba dah top up ni. Aduhlah geng-geng. Aku hari ni aku saja sedekah, aku top upkan telefon korang. Oh, macam tu kan, geng-geng grup WhatsApp kita. Grup WhatsApp itu tak adalah ramai benar, dalam 50 orang. Kan? Yalah, kita top up seorang RM5. Okeylah, jadilah kan. Apa salah Mudah-mudahan ada benda baik kan. Okey. Kemudian sambung. Kemudian aku keluar dan berkata, jap, ni dah sudah tadi.